Selamat datang ke RSB TV. Santai Hartanah bersama Roza. Sure bagus. Apa khabar anda semua? Harap-harap di musim-musim COVID ni anda sihat-sihat belaka ya. Jika anda tidak berapa sihat, jangan keluar rumah. Harus berhati-hati, kita jangan merebakkan wabak yang tengah genting ni sekarang ya, di mana-mana juga. Negara jiran kita, Malaysia sudah lockdown ya. Saya memang fahamlah, nak duduk kat rumah ni memang bukannya senang ya, walaupun kita ada aktiviti memang macam rimas lah kalau duduk rumah terlalu lama kan, kalau tak ada buat apa-apa aktiviti. Jadi hari ini saya ingin mengisikan aktiviti anda, dengar apa yang saya harus kongsikan bagi mereka yang tidak boleh keluar rumah. Harap-harap mereka yang sakit ni tidak akan keluar rumah, tidak merebakkan wabak yang sedang berleluasa ni Duduk di rumah sajalah dan buatkan aktiviti-aktiviti yang sihat, seperti makan makanan yang sihat juga ya. Jangan terlebih makan, nanti lepas 2 minggu, lepas 3 minggu dan tak muat pula saiz baju, saiz luar nanti kan. Lagi satu penyakit pula mendatang. Di hari ni saya Roza Bagus ingin berkongsilah sedikit ya mengenai hartanah. Okay, sekarang kita fahamkan bahawa warga emas, contohnya jika mereka tidak mempunyai sumber pendapatan, saya nasihatkan supaya anda boleh menyewakan seluruh rumah dan tinggal bersama anak-anak buat sementara waktu. Atau jika tidak mempunyai kediaman yang alternatif, anda boleh saja menyewakan bilik anda. Daripada bilik anda itu terbiar kosong, sewakanlah bilik anda untuk menjana pendapatan bagi menampung persaraan kehidupan anda. Ini tidak terhad kepada warga-warga emas, tapi kepada mereka juga yang memerlukan, kepada golongan yang memerlukan untuk menampungkan kewangan di saat-saat genting ini ya. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk menyewakan bilik atau seluruh rumah kita ya. Kalau anda berada di rumah 3 bilik, 4 bilik atau seterusnya, anda boleh sewakan 1 atau 2 bilik anda bergantung kepada saiz penghuni dalam rumah. Jika di dalam rumah anda telah mempunyai 6 orang penghuni, anda tidak boleh menyewakan bilik anda. Tapi jika anda mempunyai hanya 2 penghuni, suami isteri ataupun 3 penghuni contohnya, anda boleh lagi menyewakan bilik-bilik anda dengan 2 orang lagi ataupun 3 orang lagi bergantung kepada total maksimum yang dihadkan pada penghuni dalam rumah bagi setiap masa, iaitu tidak melebihi daripada 6 orang sahaja. Contohnya jika anda berada di rumah 3 bilik dan anda hanya suami isteri, anda boleh menyewakan bilik anda yang lagi satu tu dengan 2 orang. Boleh juga lagi 4 orang, tapi takkanlah anda hendak meletakkan 4 orang dalam satu bilik kan, terlalu sempit rasanya. Tapi kalau pada mereka yang tinggal di rumah 4 bilik contohnya, anda mempunyai 3 kamar tidur, katakan anda hanya suami isteri, lagi 2 bilik boleh disewakan dengan menampung lagi 4 orang ya. Jadi jumlah yang kita boleh letakkan dalam satu rumah itu tidak melebihi had 6 orang sahaja. Begitu juga jika anda ingin menyewakan seluruh rumah, paling maksima yang anda boleh letakkan penyewa anda hanya 6 orang sahaja bagi setiap rumah. Harus prihatin. Bagi mereka yang ingin menyewakan rumah, anda boleh mendapatkan subletting approval daripada HDB dengan harga bayaran $20 untuk sekurang-kurangnya 1 tahun, tempoh 1 tahun. Bagi mereka yang ingin menyewakan bilik juga, mereka harus mendaftarkan ke HDB dan bayaran untuk subletting untuk bilik ya, anda diperlukan membayar hanya $10 minima bagi 1 tahun. Apakah persiapan sebelum anda menyewakan rumah anda ya? Seperti yang dimaklumkan, kalau kita ingin menyewakan bilik kita ataupun rumah kita, mestilah senonoh sikit ya. Janganlah kita nak sewakan dengan bilik yang tak rapi, yang tak kemas, yang berantakan ya. Tak ada orang pun nak akan sewa bilik anda. Jadi anda harus merapikan, menyiapkan bilik anda dahulu ataupun rumah anda. Pastikan barang-barang yang tidak perlu anda buang, anda kumpulkan, buang sajalah kalau tak perlu ya. Tapi kalau ada baju-baju yang lama tu, anda boleh sedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Kalau bilik lah contohnya, kalau sebaik-baiknya kalau anda boleh menyalinkan cadar dengan cadar yang bersih, plain aja lah, plain, tak payah nak bunga-bunga ataupun colour macam-macam ya.
Jadi anda salinkan, jadi bila kita akan mengambil gambar, ia akan memberikan rasa nyaman pada pembeli, pada penyewa yang ingin menyewa ya. Itu satu tips. Jadi kalau ada aircon, kalau ada kipas, bersihkan sekitaran dalam bilik itu. Jika anda ingin menyewakan seluruh rumah, pastikan juga rumah anda itu bersih. Kalau rumah anda contohnya dengan temboknya kotor, kita menasihatkan anda untuk cat rumah anda sepenuhnya sebaik-baiknya dengan warna putih, kerana warna putih memberikan gambaran yang fresh, yang bersih dan nampak luas. Buangkan segala perabot yang tidak perlu, kerana penyewa hanya memerlukan perabot yang asas sahaja, seperti furniture kita, seperti ruang tamu, kita mempunyai kerusi meja, dining table, TV, dan di ruang kitchen, di ruang dapur pula anda memerlukan peti ais ya, refrigerator, washing machine, tempat masak penting ya, washing machine, tempat masak penting, dan toilet juga. Toilet, kalau anda nak menyewakan bilik ataupun seluruh rumah, pastikan toilet anda juga bersih. Sebab apa? Kalau kita ingin mengambil gambar, kita tidak akan mengambil gambar yang rumah dalam keadaan berantakan ataupun kata orang macam tongkang pecah. Sebab apa? Bila kita letak dalam portal-portal hartanah ya, ia tidak akan menarik pelanggan malah dia akan mencegah mereka dari datang ke rumah anda. Jadi anda harus mempersiapkan rumah anda sebelum anda ingin menyewakan. Khidmat seorang ejen untuk penyewaan rumah amat penting, kerana jika anda tidak mahir mengendalikan syarat-syarat terma dalam apa yang harus termaktub dalam tenancy agreement anda mungkin akan mendapati sukar untuk berdepan dengan penyewa anda jika berlaku sebarang masalah. Jadi tugas kita sebagai ejen hartanah penting untuk menyatukan ataupun untuk menjadi orang tengah antara penyewa dan juga pemilik rumah. Apa yang harus termaktub dalam tenancy agreement adalah syarat-syarat terma di antara penyewa dan juga pemilik rumah. Memang kami sudah terbiasa untuk meletakkan syarat-syarat yang di mana boleh dapat diterima bagi kedua-dua belah pihak. Apabila anda menggunakan khidmat Roza Syurbagus, walaupun hanya satu bilik sahaja jika anda ingin menyewakan, saya akan turun padang, saya akan datang ke rumah anda, akan mengambil video, mengambil gambar dan akan mengedisikan hasil untuk pemasaran video marketing untuk walaupun hanya satu bilik anda. Alhamdulillah, ramai pelanggan saya, walaupun sewa satu bilik, saya sendiri akan turun untuk bertemu dengan mereka, menerangkan perihal penyewaan. Bagi mereka yang ingin menyewakan seluruh rumah, perkhidmatan saya tidak terhad kepada video juga. Kami ada membuat virtual tour iaitu 360 virtual tour, di mana penyewa atau mereka yang ingin melihat rumah itu juga boleh melihat melalui gambaran yang di mana kita boleh melihat 360 darjah, 360 degrees virtual tour, di mana kita tidak perlu juga turun tengok rumah itu sendiri. Melalui portal aja kita dah boleh tengok keadaan rumah itu, atas, bawah, tepi, semua boleh dirakamkan melalui virtual tour ini ya. Ini adalah khidmat saya, value added services untuk para pelanggan saya. Jadi jangan lupa ya untuk menelefon saya. Saya sedia berkhidmat untuk anda walaupun hanya untuk menyewakan satu bilik sahaja. Anda tahu tak, di tengah-tengah COVID-19 ni, wabak yang merebak di seluruh dunia ni, ada juga hikmahnya pada mereka yang ingin meraihkan pendapatan lebih. Saya mempunyai banyak sekali panggilan telefon di mana ramai warga Malaysia yang memerlukan penginapan mulai 1 April ini. Jadi pada mereka yang ingin menjanakan pendapatan kewangan lebih pada musim-musim COVID ini, saya harap anda boleh telefon Roza Syurbagus untuk daftarkan rumah anda untuk menyewakan pada warga negara Malaysia ini yang memerlukan penginapan pada masa lockdown. Mereka tidak boleh kembali ke tanah air mereka. Marilah sama-sama kita menolong mereka dan anda juga boleh mendapatkan pendapatan. Hingga kita berjumpa lagi. Salam sejahtera. Jangan lupa telefon saya di talian 945 666 97 945 666 97.
Bye. Assalamualaikum.